naiknya pemimpin dari kalangan manusia yang menyesatkan jalan Allah. Bodoh, jahil, menyesatkan lagi. Tuan-tuan, tak alang-alang. Baik tuan-tuan, dia isu, saya kata tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim bercerita soal kisah pengajaran dalam surah Ashabul Kahfi tu. Dalam kisah Ashabul Kahfi ni, dalam surah Al-Kahfi ni, kisah Ashabul Kahfi ni, dia pengajaran. Ada pengajaran dia untuk apa orang kata, pegawai-pegawai kerajaan pada waktu itu. Dia ada pengajaran, dia ambil pengajaran. Cuma dia ada satu perkara yang dia sebut. Now, dia ada perbincangan di dalam Al-Quran sebenarnya, untuk makluman tuan-tuan, tidak ada perincian siapakah Ashabul Kahfi ni. Di dalam Al-Quran disebutkan cuma Ashabul Kahfi. Malah jumlah mereka, adakah mereka 3 orang, 5 orang, 7 orang, 8 orang, pun ada ulama berselisih pendapat, sebab itu bukan utama. Kisah itu bukan utama. Yang itu dibincangkan dalam tafsir, itu bincangkan dalam hadis. Hadis pun rasanya tak ada yang pendetailan. Tetapi ada kisah-kisah dan cerita-cerita, termasuk kisah Israiliyat dan juga sejarawan-sejarawan yang meninjau dan mengkaji. Tapi itu semua adalah pendapat-pendapat manusia. Siapa mereka? Ini sebenarnya adalah kisah Al-Quran. Iaitu Al-Quran ni dia tidak mementingkan detail. Detail ni kita kena kaji. Bukan tak penting langsung. Maksudnya detail tu kita kaji kemudian. Tetapi Al-Quran mementingkan pengajaran. Al-Quran bila menceritakan satu kisah, dia ada pelajaran yang dia nak bagi pada kita. Kita kena ambil pelajaran itu. Bukan kita dok bincang detailnya. Ya, kalau ilmuwan tak apa, nak bincang detail buat thesis, buat PhD. Tapi dok debat yang bab detail ni tak habis tuan-tuan. Ni banyak akhirnya ulama' gaduh-gaduh bab detail. Tapi yang tunjang dia tu, pengajaran dia tu tak diambil. Apa sebenarnya kisah dia? Itu yang sebenarnya kita nak tengok. Baik, soalan dia adalah, bila mana kisah Ashabul Kahfi ni berlaku? Ni kita belajar sikit tafsir tuan-tuan. Dia ada 2 pendapat ulama'. Ada yang mengatakan dia berlaku selepas turunnya Nabi Isa. Bermakna mereka adalah pengikut ajaran Nabi Isa. Ada pendapat mengatakan bahawa mereka ini, kisah ini berlaku sebelum turunnya Nabi Isa. Mereka adalah kaum Yahudi yang pada sebelum turunnya Nabi Isa, yang mengikut ajaran Tauhid. Now, pengikut ajaran Nabi Isa juga adalah pengikut agama Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit perkongsian ataupun penjelasan tentang satu isu yang hangat diperbincangkan di media sosial hari ini, di TikTok, di Facebook dan sebagainya. Ia adalah merujuk kepada satu statement yang telah dikeluarkan ataupun yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, yang Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika dalam satu perhimpunan bersama dengan agensi kerajaan, beliau menyebutkan bahawa pemuda Ashabul Kahfi ini adalah hidup pada zaman Kristian dan mereka ini adalah beragama Kristian. Jadi ada pihak yang memberikan komentar lalu dinisbahkan apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini adalah mengatakan bahawa pemuda Ashabul Kahfi dikatakan sebagai mereka ini kufur, mereka ini agama Kristian yang kafir dan sebagainya. Maka kalau kita lihat dan kita teliti apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau ketika menyebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi, beliau dahului dengan membaca ayatul Quran daripada suratul Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka ini adalah pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Jadi ayat itu sudah jelas menunjukkan bahawa kisah Ashabul Kahfi yang hendak dinyatakan oleh beliau adalah dengan maksud Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah. Jadi tak mungkin akan disebutkan di situ lalu dikatakan beliau menyebutkan Ashabul Kahfi itu sebagai mereka yang kufur dan sebagainya. Adapun penisbahan Ashabul Kahfi ini sebagai beragama Kristian, ini satu perbincangan yang ada disebutkan oleh para ulama walaupun ianya khilaf. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir ketika menafsirkan surat Ashabul Kahfi ataupun kisah ini, ada mengatakan, ada pendapat yang mengatakan bahawa Ashabul Kahfi ala dinin Nasraniyah atau ala din Isa bin Maryam. Ashabul Kahfi ini mereka beragama dengan agama Nabi Isa ataupun agama Masihi. Ada juga pendapat mengatakan Ashabul Kahfi ini muncul sebelum lagi daripada zamannya Nabi Isa. Jadi ini adalah satu perkara yang ada disebutkan oleh para ulama.
Dan yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila beliau menyebutkan Ashabul Kahfi itu adalah beragama Kristian, adalah merujuk kepada agama Kristian versi Nabi Isa alaihi salam yang mengajak beriman kepada Allah. Bukan Ashabul Kahfi yang mengajarkan Trinity, yang mengajarkan kekufuran, kerana beliau telah menyatakan ayat innahum fityatun amanu bi rabbihim, tak mungkin akan dinisbahkan Ashabul Kahfi kepada orang yang kufur. Okey. So ada perbincangan, ada perbezaan pendapat, ada khilaf ulama dalam pendetailan. Tak kisahlah, itu pandangan. Dan kalau kita nak kritik tuan-tuan, kritik pandangannya. Bukan kritik keimanannya. Ini masalah kita dengan adab kepada ilmu, tradisi ilmu. Dan inilah pembodohan umat manusia, umat Islam. Inilah cara pembodohan umat Islam. Macam baru-baru ini kan, ada seorang dalam grup kata, Suardi ni ada profesor ni, dia sebut bahawa Pekidah ni lahir ada salah silahnya daripada Khalifah Uthmaniyah, dan ada dia punya salu-galuh. Ni kita kena tangkap profesor ni. Saya kata, kenapa kita kena tangkap? Ilmu, hujah kita balas dengan hujah. Kita tak setuju dengan pandangan dia, kita datanglah dengan hujah yang lebih baik. Tapi kita jangan gunakan kekerasan, kita jangan gunakan pembodohan, kita jangan guna sesat menyesatkan dengan orang yang kita tidak bersetuju pandangan dia. Inilah yang Allah ajar kita sebagai umat Islam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra', baca. Baca ni apa tuan-tuan? Bila kita membaca, tak mustahil kita membaca, otak kita tak bergerak dan berfikir. Bila kita membaca sesuatu, otak kita akan sekurang-kurangnya capture the words, capture the meaning, interpret. Di situ proses berfikir bermula. Untuk kita mula berfikir, kita kena membaca. Tetapi bab kata Dato' Yusof Al-Qaradawi, antara kelemahan umat Islam sekarang ini ialah malas berfikir dan malas membaca. Itu yang kita jadi ramai yang jadi dengar je ustaz kata, oh betul lah ustaz, wacaya samalu, #pas kencing, lepas tu jadi pentaksub, kondonnya membawa panji Islam, tapi benda asas pun engkau ke laut. Okay tuan-tuan, habis kat situ. Ini perbincangan teologi sebenarnya kan. Bagi saya tak payahlah kita nak panjang-panjangkan benda ni, kafir mengkafir, jahil menjahil dan sebagainya. Itu pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tak setuju, bawa pandangan yang berbeza. Tetapi bukan membodohkan. Dan dia kata, pergilah, berdampinglah dengan ulama. Tuan-tuan, kat depan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, Menteri Agama dari JAKIM. Apa, JAKIM ni tak ada ulama ke? Kan, JAKIM tu tak ada ulama ke? Yang ada PhD dan sebagainya, ramai kat situ. Saya belum bawa lagi pandangan Dr. Hafiz. Berkenaan dengan perkara ini, Dr. Abdul Hafiz Salihuddin, PhD dalam agama. Kan? Tuan-tuan boleh tengok sendiri lah. 5 minit dia punya ucapan. Saya tak nak bawa lah dia punya tu. Tuan-tuan, kesimpulan dia. Saya bawa live adalah untuk kita, bagi saya, live saya ni saya nak membijakkan umat manusia. Saya nak umat manusia menjadi orang yang bijak dan berfikir. Kita jangan jadi pentaksub. Jangan jadi pentaksub Anwar Ibrahim. Jangan jadi pentaksub Iswardi. Jangan jadi pentaksub Hadi Awang. Jangan jadi pentaksub Parti PKR. Jangan. Kita jadi orang yang belajar. Orang yang mengkaji. Kita taksub kepada kebenaran dan kita taksub kepada ilmu. Kita taksub kepada kebenaran, dia kata kita sentiasa mengkaji dan belajar. Dan jadilah orang yang sentiasa nak belajar. Dan kalau kita benar, ikhlas dengan kebenaran, insya-Allah kita akan jumpa kebenaran tersebut. Okey? Dan saya bawa, bukan saya cakap, kita dengar pendapat daripada mufti, daripada kenyataan mufti wilayah. Ada yang bila dinyatakan ini, dia kata, alah mufti wilayah, memanglah sebab dia dibayar oleh kerajaan, dia mufti kerajaan. Statement ini ditulis pada tahun 2016. Datuk Seri Anwar Ibrahim belum jadi. Baik, kita baca. Irsyad Al-Hadis siri ke-50, kisah dan bilangan Ashabul Kahfi. Apakah status kisah dan berapakah bilangan Ashabul Kahfi? Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Kisah Ashabul Kahfi adalah sebuah kisah yang masyhur dan syarat dengan pengajaran.
Dan dalam surah Yusuf ini sesungguhnya pada kisah mereka itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang punya akal. Itu saya kata, kita tengok ini pengajaran dia, bukan pendetilan, tapi tak apalah. Okey, now saya tak baca ni. Sumber dan sumber kisah ini, status dan sumber kisah ini. Kisah ini adalah sahih kerana disebut dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Kahfi, yang mana Al-Quran adalah mutawatir. Walau bagaimanapun, di dalam Al-Quran tidak dicatatkan secara terperinci kerana Al-Quran lebih mengutamakan pelajaran daripada kisah. Okay? Lebih mengutamakan pelajaran daripada kisah. Selain itu, di dalam Musnaf Abdul Razak ada disebut kisah Ashabul Kahfi pada jilid kelima halaman 423. Siapa Abdul Razak ni tuan-tuan? Beliau adalah tok guru kepada Imam Bukhari. Okey? Siapa tak kenal Abdul Razak, dalam Musnaf beliau, Abdul Razak ni adalah tok guru kepada Imam Bukhari. Salah seorang je lah. Imam Ibn Katsir menceritakan secara ringkas akan kisah Ashabul Kahfi ini di dalam kitabnya. Kisah ini menunjukkan bahawa ia berlaku pada zaman awal seperti mana disebut oleh sebahagian ahli tafsir, bahawa ia berlaku selepas daripada Al-Masih. Dan pada waktu itu mereka, iaitu kaum Ashabul Kahfi, adalah Nasrani. Now, perbincangan ulama, adakah Nasrani ini yang percaya kepada Trinity atau tidak? Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, even pada waktu itu, pada zaman Nabi Muhammad, di mana ada di kalangan orang Kristian yang percaya kepada Trinity pun, masih lagi dipanggil dengan gelaran Nasrani. Jadi adakah mereka ini dalam golongan yang percaya Trinity atau tidak? Itu bukan persoalan dia. Tetapi mereka, menurut Ibn Katsir, siapa tak kenal Ibn Katsir, mazhab Syafi'i, baik kau jangan ngaku kau mazhab Syafi'i, mereka ini berada selepas turunnya Nabi Isa, dan mereka mengikut ajaran Nabi Isa. Mereka adalah Nasrani. Ini tafsir Ibnu Katsir. Apa yang nyata bahawa kaum yang mereka tinggalkan adalah musyrikin daripada Allah, dan mereka menyembah berhala. Panjang di mana Al-Bidayah wal Al-Hinayah jilid 2 muka surat 114. Macam saya kata tadi, bilangannya ada yang kata 3 orang, ada yang kata 5 orang, keempatnya anjing, keenamnya anjing, ada yang kata 7, ke-8nya anjing. Itu berbeza-beza pandangan. Baik. Now, kisah disebut di dalam Bible. Dia tak ada dalam Bible, tetapi kisah The Seven Sleepers ni memang disebut dalam budaya tradisi Christianity, tetapi ceritanya tidak disebut di dalam Bible. Tak ada kisah tu dalam Bible macam dalam Quran. Dan dikatakan kisah ini berlaku sekitar 250 CE. Maksudnya selepas Masihi lah, 250. Pada tahun 250 Nabi Muhammad SAW 600 lebih. Ini berlaku 250 pada zaman selepas Kristian. Tetapi Ibnu Katsir, yang ini tak dinukilkan pula oleh pejabat mufti tadi. Kalau kita tu baca tafsir Ibnu Katsir, saya ada tafsir beliau, yang ni tafsir dia mengatakan, ada pendapat ulama mengatakan bahawa dia kena load, tak apa. Ada pendapat ulama mengatakan bahawa ayat ini, it seems that they live before the time of Christianity altogether. Because if they had been Christians, kalau mereka Kristian, and because if they had been Christians, the Jewish rabbis would not have cared about preserving because of their differences. So Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau pada muka surat 18 dalam surah Al-Kahfi, dalam tafsirkan surah Al-Kahfi, terjemahan English, bahawa ada setengah mufassirin mengatakan mereka wujud selepas Kristian. Ada mengatakan mereka wujud sebelum Kristian. Tetapi itu tak penting. Tetapi maksudnya ada pendapat. Kemudian kita kena faham juga bahawa Kristian 300 tahun selepas Nabi Isa, sehingga pada the Council of Nice, macam mana macam mana sebut the Council of Nicaea. The Council of Nicaea. Apa itu Council of Nicaea is? Apa kaitannya dengan Christianity? Council of Nicaea ni menyebabkan ada Christianity modern sebagaimana ada, dan dia mengikut pendapat sejarawan berbeza dengan sebelum Council of Nicaea ini berlaku pada zaman 300 tahun pertama, dan mereka ni Ashabul Kahfi ini berada 300 tahun yang pertama sebelum Council of Nicaea ini bersidang. Dan peristiwa ini dikatakan berlaku di area pada zaman Roman.
Okey. Now, kisahnya apa tuan-tuan? Pendetailan sebegini. Kan? Kisah sebegini, pendetailan sebegini. Sebenarnya tak berapa penting. Kan? Tak berapa penting. Dia perbincangan akademik. Okay, ini tafsir tadi. Dia perbincangan akademik. Oh, tak penting apa melibatkan perbezaan pendapat. Akidah apanya? Ini Ibnu Katsir sebut. Ibnu Katsir yang sebut tuan-tuan. Dan kalau kita baca daripada Yadim sendiri kan, pandangan-pandangan ini banyak sebenarnya. Kan? Pandangan itu banyak. Ulama berbeza pendapat. Kenyataan daripada Yadim sendiri telah dikeluarkan hari ini bahawa terdapat perbezaan pendapat. Nah, perbezaan pandangan itu dan sebagainya itu tidaklah menyesatkan, mengkafirkan, membodohkan seseorang. Bagi saya sengaja saya bawa kenyataan Ustaz Azhar Idrus itu secara penuh 4 minit dan itu diletakkan di dalam page di dalam YouTube Ustaz Azhar Idrus, bermakna tak ada potongan yang memang fitnah, tak ada, itu dia sendiri yang letak. Tuan-tuan, kalau Ustaz Azhar Idrus ni seorang yang adil dengan ilmu, apa yang patut beliau lakukan? Dia kupas mengikut ilmu. Ilmunya sebegini. Anwar sebut ini. Tafsir Ibnu Katsir kata sebegini, tafsir Maududi kata sebegini, tafsir Hamka kata sebegini, ulama ini kata begini, ulama ini kata begini, dan akhirnya kesimpulan ada dua pandangan, ada yang kata sebelum Kristian, ada yang kata selepas Kristian. Pada pandangan saya dan hasil penelitian saya, X, Y dan Z kesimpulannya. Itu orang yang bercakap dasarnya ilmu. Bukan dia buka-buka mulutnya sesat, bodoh, kafir. Sebab itu saya kata saya jarang ambil ilmu daripada Ustaz Azhar Idrus. Tanpa nak merendahkan beliau. Kalau saya nak ambil ilmu, saya ambil ilmu daripada ustaz lain. Tuan-tuan. Nak ambil ilmu antaranya adalah, ini kenyataan daripada Yadim. Yadim memandang serius. Dia kata, ada satu ni. Dia pun juga, Yadim juga menyentuh kenyataan daripada Ibnu Katsir. Ibnu Ashur dalam taksir juga menyebut kecenderungan bahawa peristiwa itu berlaku sebelum ajaran Al-Masih. Itu saya kata. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Hinayah menukilkan pandangan ahli tafsir bahawa 7 pemuda itu wujud selepas kedatangan Nabi Isa. Wahab bin Munabil, mereka telah sekumpulan pemuda dari Rom yang masuk ke gua sebelum kelahiran Nabi Isa. So, di sini Yadim mengambil pandangannya. Dia meletakkan pandangan berbeza. Ada yang kata sebelum, ada yang kata selepas. So, ini orang berilmu mengemukakan pandangan. Ini kaedah yang sepatutnya yang kita lakukan. Bukan kita membodohkan umat, bukan kita menyesatkan orang, bukan kita mengkafirkan orang. Itu bukan tugas ilmuwan, tuan-tuan. Itu bukan tugas pendakwah. Tugas pendakwah, kalau benda itu tidak benar, nyatakan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti.